warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk kita mentafsir phase diagram. Di sini kita akan lihat fasa yang wujud pada sesuatu bahan campuran. Kemudian kita nak tentukan komposisi fasa dan juga kita nak tentukan jumlah jisim bagi sesuatu fasa. First, apabila kita lihat phase diagram, kita kat sini kita ada phase diagram bagi campuran alloy copper dan juga nikel. Bila kita ada phase diagram, kita kena identify fasa yang wujud bagi poin-poin suhu-suhu yang tertentu. Contohnya kita nak lihat pada poin A, B dan juga poin C. Pada titik A ni, dia ada paduan komposisi 60 weight persen nikel dan juga 40 weight persen copper. Dalam keadaan pada suhu 1100 degree Celsius, bahan berada pada keadaan solid. Dia hanya pada fasa tunggal. Terusnya kita tengok pula untuk point B, composition dia adalah pada 35 weight persen nikel dan 65 weight persen copper. Pada suhu 1250 degree Celsius, titik B ini terdiri daripada fasa solid dan cecair dalam keadaan keseimbangan. Untuk point C pula, bahan campuran ini berada pada composition 20 weight persen nikel dan 80 weight persen copper. Pada suhu 1425 degree Celsius, bahan sepenuhnya berada dalam keadaan fasa cecair. Di sini kita kena identify pada setiap poin yang kita nak cari ni, apa fasa yang wujud pada keadaan tersebut. Kedua, dalam menentukan komposisi fasa. Kita ada dua cara kan kalau lihat pada keadaan sebelum ini. Satu, bila mana kita berada dalam keadaan fasa tunggal. Yang kedua, dia ada dua fasa. Yang ini kita akan gunakan tie line tool. Sekiranya sesuatu bahan tu dia hanya hadir dalam keadaan satu fasa, komposisi fasa ini sama dengan komposisi keseluruhan alloy. Automatik sebenarnya awak boleh terus baca bacaan pada paksi X. Sebagai contoh, kita pertimbangkan titik A dan juga titik C. Dalam phase diagram sebelum ini, kedua-dua poin ini dia terletak pada fasa tunggal. Bila dalam keadaan fasa tunggal, komposisi fasa ni dia sama dengan komposisi keseluruhan alloy. Awak boleh terus ambil bacaan pada paksi X dekat bawah. Awak boleh terus ambil bacaan. Untuk alloy yang mempunyai komposisi dan suhu yang terletak di antara dua fasa, keadaan dia lebih rumit. Jadi untuk tahu komposisi fasa, kita kena guna tie line method. Yang tie line method ni, kalau contohnya awak nak tahu dia punya komposisi liquid dan juga komposisi solid bagi point B. Dia wujud dalam keadaan dua fasa. Metod untuk construct tie line ni, first, tie line dibina melintasi kawasan dua fasa pada suhu dari alloy. Yang ini tadi awak boleh rujuk seperti dalam video kedua tadi. Yang kedua, intersection di antara tie line dan juga phase boundary kedua-dua belah fasa kita garis. Phase boundary ni ada 3. Sama ada liquidus line, solidus line ataupun solvous line. Yang ketiga,
kita datarkan ke paksi komposisi iaitu paksi X untuk bacaan komposisi setiap fasa sama ada fasa liquid ataupun fasa solid. Ini ada contoh bagaimana Thailand method digunakan bagi mendapatkan bacaan komposisi liquid dan juga komposisi solid bagi point B. Kita unjurkan ke phase boundary. Kemudian daripada situ kita akan dapatkan bacaan untuk komposisi liquid dan juga komposisi solid. Yang ketiga, daripada phase diagram kita boleh menentukan jumlah jisim fasa. Jumlah pecahan fasa yang terdapat pada keseimbangan juga dapat dihitung menggunakan phase diagram. Sekiranya pada sesuatu poin itu berada pada kedudukan fasa tunggal, contohnya poin yang terletak pada fasa liquid. Yang ini, yang C ni contohnya dia terletak pada fasa liquid, maka ianya adalah 100% mengandungi liquid dan 0% mengandungi solid. Begitu juga sebaliknya. Kalau kata point A ni, dia 100% mengandungi solid. Tetapi bagi poin yang terletak pada dua fasa seperti Thailand case tadi, yang ini, level rule dibina bagi mengira jisim bagi setiap fasa dan juga jumlah jisim alloy. Dalam video 2 tadi sebenarnya saya dah tunjuk cara untuk mengira menggunakan level rule. Dalam contoh dalam video sebelum ni, awak ada nampak satu persamaan yang lain. Iaitu sama jugalah konsep R dan juga S. Tadi saya ajar awak untuk guna formula yang atas. Dia sama juga awak boleh pakai formula yang bawah ni. R ni pada kawasan yang ini. S pada kawasan yang ini. Formulanya sama, jawapan dia akan dapat jawapan yang sama. Di sini kita mengira mass fraction untuk fasa liquid dan juga mass fraction bagi fasa solid. Okey, sini dia adalah mass fraction untuk liquid. Ini pula mass fraction untuk solid. Okey, formula awak boleh pakai yang saya dah ajar tadi ataupun kita boleh pakai yang konsep R dan S. Di sini kita mengira mass fraction untuk fasa liquid dan juga mass fraction bagi fasa solid. Okey, kita nak tahu berapa mass fraction liquid dan berapa mass fraction untuk solid. First, awak kena tahu composition bagi Cl, CO dan juga C alpha. Okay. Composition untuk liquid adalah 31.5. Composition pada point B adalah 35 dan composition bagi solid adalah 42.5. Okay. Awak boleh guna formula yang saya ajar tadi ataupun awak boleh pakai. Kita nak kira liquid, kita akan ambil panjang bahagian S. S bahagi panjang keseluruhan garisan antara composition liquid dan juga composition solid. Panjang dia adalah R tambah S. Okey, satu lagi kalau kata kita nak kira mass fraction untuk solid. Untuk kira mass fraction untuk solid, kita akan consider panjang R. R bahagi, sama juga bahagikan dengan panjang di antara Cl dan C solid. R tambah S. Ini jawapan dia awak akan dapat. Seterusnya kita akan lihat binary eutectic system. Untuk phase diagram ni dia terdapat 3 kawasan fasa tunggal iaitu alpha, beta dan juga liquid. Okay. Alpha ni dia represent untuk bahan copper. Beta dia represent bahan silver. Fasa alpha ini
dia adalah larutan pepejal yang kaya dengan copper. Dia mengandungi silver. Tapi silver ni dia sebagai komponen zat yang terlarut dan berstruktur kristal FCC. Bahagian alpha ini kita kenali dia sebagai copper rich solid. Bahagian senggatan kosong ni dia 100% copper. Tapi pada poin yang ini dia masih mengandungi silver. Jelas macam mana yang dikatakan sebagai dia ada silver. Tapi silver ni dia adalah komponen zat terlarut dan dia lebih kaya dengan komponen copper. Untuk beta pula, kita kenali dia sebagai silver rich solid. Dia sama juga, alpha ni dia adalah larutan pepejal yang kaya dengan silver yang mempunyai struktur FCC dan dia mengandungi copper sebagai zat terlarut. Alpha dan juga beta ni kita boleh anggap masing-masing ni merangkumi pure copper dan juga pure silver. Terdapat 3 jenis garisan ataupun boundary dalam phase diagram, iaitu liquidous line, solidus line dan juga solvous line. Kalau baca dekat sini, liquidous line ni dia adalah batas fasa yang menghadkan bahagian bawah medan cecair. Solidus line pula dia adalah garisan yang memberikan had batas atas medan pepejal fasa tunggal. Solvous line pula dia adalah garisan yang memisahkan medan dua fasa dengan medan pepejal fasa tunggal. Kita tengok dekat rajah sebelah. Kita tengok kat sini kat mana kedudukan liquidous line, solidus line dan juga solvous line. Kita cuba fahamkan bagaimana garisan ini boleh ada. Line dia kita ada 3. Dia sebenarnya memisahkan garisan-garisan ni dia memisahkan fasa tunggal dengan poin yang ada 2 fasa. Liquidous line ni dia sebenarnya adalah fasa yang memisahkan fasa tunggal liquid dengan medan fasa yang mengandungi 2 campuran bahan liquid plus pepejal. Dia pisahkan bahan yang ada liquid tambah pepejal. First dia ada tambah pepejal alpha dan yang ini dia ada tambah beta, liquid plus beta. Yang ini pun adalah garisan liquidous. Solidus pula dia adalah fasa yang memisahkan fasa tunggal bahan solid. Yang pertama, fasa solid alpha dipisahkan dengan alpha plus liquid. Yang kedua dekat sini. Garisan yang ini adalah solidus. Ini dia memisahkan bahan pepejal beta dengan medan fasa yang mengandungi beta plus liquid. Untuk solvus pula, solvus dekat bawah ni. Dia sama juga. Dia memisahkan fasa tunggal alpha dengan fasa yang mengandungi bahan pepejal alpha plus beta. Yang ini pun adalah garisan solvus. Ini dia pisahkan fasa tunggal pepejal beta dengan fasa beta plus alpha. Saya harap awak jelaslah macam mana garisan ini wujud. Garisan mendata BEG yang selari dengan paksi komposisi
dan meluas di antara kedudukan keterlarutan maksimum. Ini juga boleh dianggap sebagai garisan solidus. Yang ini pun kita boleh consider dia sebagai garisan solidus. Dia mewakili suhu terendah di mana fasa cecair mungkin wujud bagi mana-mana alloy, copper dan juga silver yang berada pada keadaan keseimbangan. Garisan ini pun kita kenali sebagai eutectic line. Titik ini, point dekat sini kita panggil dia sebagai eutectic point. Dalam binari eutectic system terdapat 3 kawasan 2 fasa untuk sistem copper dan juga silver. Okay, yang pertama pada medan kawasan alpha plus liquid, kedua beta plus liquid dan yang ketiga alpha plus beta. Invariant point iaitu fasa cecair diubah menjadi 2 fasa pepejar alpha dan beta pada suhu TE. Itu adalah invariant point. Eutectic reaction adalah satu transformasi fasa di mana semua fasa cecair berubah apabila disejukkan menjadi 2 fasa pepejar secara isothermal. CE dan TE mewakili komposisi dan juga suhu eutectic. Apa itu TE dan juga CE? TE ni temperature eutectic, kedudukan pada titik ini. Pada titik ini suhu berada pada 779 degree Celsius. 779 degree Celsius, manakala composition dia adalah 71.9 weight percent silver. Eutectic point tadi tu kita kenali juga dia sebagai invariant point. Komposisi dan jumlah relatif jisim untuk fasa-fasa yang berada pada 3 medan ini, saya lorikkan yang berada pada medan ini dan juga medan ini, boleh ditentukan menggunakan tie line dan juga level rule seperti yang telah saya ajar sebelum ini. Invariant reaction yang kita perlu tahu, dia ada 3 jenis dalam binary eutectic system. Yang pertama eutectoid, kemudian eutectic dan juga perithetic. Yang biasa kita jumpa adalah eutectic. Eutectoid ni dia adalah transformasi fasa di mana fasa pepejar berubah semasa penyejukan menjadi 2 fasa pepejar secara isothermal. Dalam binary phase diagram yang biasa kita just boleh jumpa eutectic point. Untuk yang ketiga-tiga reaction ni tadi, awak boleh lihat pada iron carbide phase diagram. Yang ini adalah eutectoid point. Pada point yang ini. Eutectic pula adalah transformasi fasa di mana semua fasa cecair berubah semasa penyejukan menjadi 2 fasa pepejar secara isothermal. Eutectic point awak tengok dia ada pada point bahagian ini. Perubahan fasa dia. Dan yang ketiga perithetic. Perithetic ni dia adalah transformasi fasa di mana semasa penyejukan fasa cecair bergabung dengan fasa pepejar untuk menghasilkan fasa pepejar baru. Hanya ada dekat sini. Nanti dia ada formulatekan kat awak macam mana transformasi dia berlaku bagi eutectoid, eutectic dan juga perithetic. Mungkin menggunakan formula ni awak lebih faham transformasi dia. Ni kita lihat baliklah gambar rajah fasa iron dengan iron carbide tadi. Ketiga-tiga invariant reaction ni kita boleh lihat pada kawasan yang saya dah highlightkan kuning.
Transformasi peritetik dia berlaku pada suhu 1493 degree Celsius. Eutetik dia berlaku pada suhu 1147 degree Celsius. Manakala eutektoid dia berlaku pada suhu 727 degree Celsius. Ini adalah rajah fasa keseimbangan lead tin ataupun solder tadilah. Kita mengandungi elemen plumbum dan juga stanium. Gambar rajah ini diperincikan oleh pepejal kelarutan terhad. Pelajar boleh lihat bagaimana keadaan fasa pada poin-poin tertentu. Ini awak boleh lihat pada poin A, apabila rajah berada dalam keadaan medan fasa liquid, bahan adalah 100% mengandungi liquid. Okey. Seterusnya awak boleh tengok pada poin C, poin D, poin E dan juga eutetic point macam mana invariant reaction dia berlaku. Contohnya yang C ni kita boleh nampak pro-eutetic alpha ada 24%, liquid 76%. Imej-imej yang lain ni pun nanti awak boleh tengok macam mana dia berlaku. Jadual berikut adalah kesimpulan yang jelas bagaimana invariant reaction berlaku. Yang tadi kita dah tengok eutetic, eutektoid dan juga peritetik. Selain daripada tiga ni, ada lagi invariant reaction lain yang boleh awak lihat. Pelajar boleh rujuk jadual ini untuk mengenal pasti poin-poin reaction yang berlaku dalam phase diagram. Kebiasaan invariant reaction ni dia ada komponen dalam keadaan 3 fasa. Seterusnya kita akan lihat microstructure image semasa slow cooling proses berlaku. Beberapa jenis microstructure adalah mungkin terjadi semasa proses penyejukan secara perlahan bagi alloy. Image microstructure bagi keseimbangan lead dan tin alloy dapat dilihat pada rajah ini. Alloy disejukkan dari kawasan fasa cecair. Awak boleh lihat permulaan daripada poin D, kemudian bila dia disejukkan dia akan masuk ke poin E, diikuti oleh poin F dan yang terakhir dia akan berada dalam keadaan solid iaitu poin G. Microstructure dia awak boleh tengoklah macam mana perubahan dia berlaku. Ini pula adalah microstructure bagi keseimbangan eutetic point untuk lead tin alloy. Mula-mula pada suhu 250 degree Celsius, awak boleh lihat bahan adalah dalam keadaan liquid. Apabila berlaku proses penyejukan, bahan akan menjadi solid yang mengandungi komposisi plumbum dan juga stanium. Pada poin J, KLM, pelajar boleh lihat image microstructure bagi bahan apabila berada pada composition 40 weight percent stanium pada suhu-suhu tertentu. Daripada proses penyejukan ni awak boleh lihatlah mula-mula daripada image yang terhasil pada poin J. Kemudian dia akan jadi poin K, dia mula membentuk untuk menjadi solid. Kemudian poin L, bahagian solid semakin banyak dan akhir sekali pada poin M, bahan awak berada dalam keadaan keseluruhan pepejal. Ini adalah microstructure lead dan tin alloy pada composition 50 weight percent stanium dan juga 50 weight percent plumbum. Microstructure ni dia terdiri daripada fasa lead rich dan juga fasa tin rich. Yang kawasan gelap ini adalah lead rich. Manakala yang kawasan cerah sikit ni adalah tin rich. Kita akan buat latihan pengiraan pada video yang seterusnya. Terima kasih.